Okay, apa tu thermochemistry? Thermochemistry is the study of heat change. Maksudnya kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Kalau tindak balas kimia tu dia bebaskan haba, maksudnya tindak balas kimia tu adalah exothermic. Kalau tindak balas kimia tu dia serap haba, absorb, okay, endothermic. Ini awak dah tahu masa chapter 1. Okay, tenaga yang terlibat adalah tenaga ni kata energy is the capacity to do work. Ni definition daripada chemistry, daripada fizik lah. Okay, unit yang kita akan guna dalam thermochemistry adalah unit tenaga. Sebab tenaga, salah satu bentuk tenaga adalah haba. Ni haba. Okay, so unit yang kita akan guna adalah joule. Joule per mol tu maksudnya kalau awak jumpa kilojoule per mol, maksudnya unit jumlah tenaga yang terlibat perubahan tenaga dalam 1 mol compound tersebut. Tapi unit tenaga tu joule lah yang nak beritahu. Unit tenaga juga adalah kalori, tapi unit kalori ni biasa dalam makanan lah. Hari ni dah makan berapa seketul ayam, berapa kalori. Itu kalori. Tenaga juga tapi unit dia kalori. Kita pergi kepada entalpi pula. Apa kaitan entalpi dengan joule tadi? So entalpi ni adalah kuantiti yang kita nak cerita haba tu ada berapa banyak. Okay, unit entalpi tu joule. Entalpi ini adalah lebih kepada haba. Merujuk kepada haba. Joule tu merujuk kepada tenaga. Jadi joule tu adalah jumlah tenaga haba. Kalau soalan tu tanya calculate the amount of energy, calculate the amount of enthalpy, benda sama. Calculate the amount of energy for the reaction, sama juga maksud dengan calculate the amount of enthalpy of the reaction. Sama maksud dia. Okay, sebenarnya nilai enthalpy ni kita tak boleh kira. Kita boleh kira change of enthalpy. Nama yang lain dia adalah juga enthalpy of reaction. Samalah maksud dia. Dia banyak-banyak terms tapi benda sama. Kadang-kadang dia tanya calculate energy. Benda samalah ni. Cara untuk calculate enthalpy change, formula dia adalah ini adalah formula yang pertama, iaitu jumlah enthalpy produk tolak dengan jumlah enthalpy reaktan. Kita tengok yang situasi pertama ni. A, B, produk dia C dan D. Okay, jika jumlah enthalpy lebih kecil daripada reaktan, akan jadi exothermic. Maksudnya kalau kita letak kecil kan, produk dia tu maybe 50 joule. Okay, lebih kecil daripada reaktan. Reaktan besar. Besar jadi kita letak 150 joule. So kalau 50 tolak 150 joule, berapa dapat? Dapat negatif 100. Bila negatif 100, exothermic. Situasi yang kedua di mana PQ dapat produk RS, enthalpy produk lebih besar daripada enthalpy reaktan. Okey, contohnya adalah kita ada enthalpy produk lebih besar kan? Enthalpy produk 250. Okey, lebih besar daripada enthalpy reaktan. Reaktan 150 saja. Jadi 250 tolak dengan 150 dapat 100 joule. Dapat positif kan? Positif endothermic. So maksudnya kalau endothermic produk dia kena besar. Nilai enthalpy produk kena besar. Kalau exothermic nilai produk mesti kena lebih kecil. Baru exothermic. Di diagram ni pula beza exothermic dengan endothermic. Okey, kita ada satu sistem ni. Sistem ni awak bayangkan ni bekas tertutup. Awak pun peganglah bekas tu. Awak pun rasa bekas tu panas. Kenapa bekas tu panas? Sebab isi dalam bekas tu, iaitu sistem tu, dia membebaskan haba. Sebab tu awak pegang bekas tu awak rasa panas. Sebab apa? Sistem yang di dalam bekas tu menghasilkan haba. Awak ni pegang tangan kat luar ni, tangan awak lah kat sini. Tangan Doraemon. Okey. Untuk situasi yang kedua ni, kalau awak pegang bekas tu, awak rasa sejuk. Sebab apa rasa sejuk? Sebab udah haba daripada luar
Okay, masuk ke dalam sistem. Kenapa dia masuk ke dalam sistem? Sebab sistem tu menyerap haba. Jadi dia menyerap haba, maksudnya dia macam sedut haba daripada persekitaran, daripada luar tu masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam bekas. Jadi sebab tu kita rasa bila kita pegang bekas tu, kita rasa sejuk. Sebab apa? Haba kehilangan haba, berlaku kehilangan haba sebab haba diserap. Endotermik. Kalau panas kenapa? Haba dibebaskan, eksotermik, dibebaskan daripada sistem tersebut. Awak kena faham sistem dengan surrounding, ya. Kena faham beza sistem dalam surrounding tu keliling sistem tersebut. Macam awak, badan awak ni adalah satu sistem, di luar awak ni, luar daripada badan awak adalah surrounding. Awak dah belajar masa chapter 1 reaction kinetic, masa SEM 1 pun ada juga sebenarnya energy profile diagram. Ulang lagi energy profile diagram chapter 1, ulang lagi dalam chapter 2. So sepatutnya awak mesti kena sangat terror buat energy profile diagram. Okay, awal-awal ini adalah, ini mesti kena reactant. Kalau reactant ni, nampak ni reactant lebih tinggi berbanding produk, maknanya produk rendah. So ini adalah exothermic. Turun tangga mesti exothermic. Betul tak exothermic tu? Tengok. Negatif 112 kJ. Kalau naik tangga, okay, maksudnya produk lebih tinggi. Tadi guna formula enthalpy of reaction sama juga dengan enthalpy produk yang awal-awal tadi. Enthalpy reactant. Okey. Jadi kalau produk lebih besar daripada reactant, jadi produk ni produk lebih besar, lebih tinggi kan. Jadi nilai dia akan positif. Nampak positif endotermik. Sebab apa? Sebab nilai produk ke atas lebih besar lah. Ini energy. Okay. So energy produk lebih besar, jadi lebih positif. Nilai dia akan jadi positif, endotermik. Okay. Di manakah kedudukan enthalpy? Bila suatu medium highlight Okay, ini enthalpy. Tinggi ni enthalpy. Okay, untuk endotermik, reaktan kat mana? Reaktan kat bawah, produk kat atas. So ketinggian, beza ketinggian reaktan dengan produk itulah enthalpy. Yang merah ni adalah apa tu? Activation energy. Activation energy ni yang bila kita pakai catalyst, activation energy jadi rendah. Itu masa chapter 1. Okey, activation energy daripada reaktan kepada, mesti kena puncak bukit tu. Ni, daripada reaktan kepada puncak bukit. Inilah activation energy. Okey. Tapi kalau enthalpy berada di mana? Enthalpy berada daripada reaktan sehingga produk. Ini daripada reaktan atas ni kepada produk bawah ni. Itu enthalpy. Kita tengok yang A ni, dia soalan ni minta kita kena kenal yang mana satu exothermic, endotermic. Kemudian lukis energy profile diagram. Okay, untuk A, bila haba berada di sebelah produk, ini bermaksud haba dihasilkan. Jadi bila haba dihasilkan, ini adalah exothermic. Jadi sepatutnya enthalpy dia adalah negatif 285.8 kJ. Untuk B, kedudukan haba ni berada di sebelah reaktan. Maksudnya haba ni diperlukan oleh reaktan untuk menghasilkan produk. Haba ni sebahagian daripada reaktan. Jadi bila haba tu sebahagian daripada reaktan, kita pakai haba lah, endotermik. Haba diserap. Jadi dia punya nilai enthalpy adalah positif 40.7 kJ. Okey. Exothermic dia kena turun tangga. Ingat turun tangga gini. Okey. So reaktan berada di atas, hidrogen gas. Kena tulis fasa dia tu, setengah oksigen gas. Kemudian produk H2O liquid. Okay. So awak buat dot dekat reaktan, and then arrow sehingga turun sampai produk. So kena ingatlah enthalpy ni adalah daripada reaktan kepada produk. Negatif 285.8 kJ. Okey, yang bukit tu apa yang sampai bukit?
Yang sampai bukit tu adalah activation energy EA. Naik tangga. So duduk kat atas lah. H2O letak reaktan kat sini, liquid kepada H2O gas. Okey, dia punya entalpi berada di mana? Ni reaktan, ini produk. Okey, so ini nilai entalpi sama dengan letak nilai positif 40.7 kilojoule. So untuk EA letaklah juga, sebab apa? Sebab EA ni soalan energy profile diagram ni boleh kira keluar dalam chapter 1 ataupun chapter 2 kan. So letak aja nilai EA. Jadi inilah energy profile diagram untuk endotermik dan juga exotermik. Teknik yang digunakan untuk kira entalpi kita panggil kalorimetri. Alat yang digunakan untuk yang dalam kalorimetri ni kita panggil kalorimeter. Okey, kita akan belajar kalorimetri. Kalorimeter ni dalam 2.2 nanti. Thermochemical equation. Thermochemical equation ni adalah chemical equation dengan nilai haba termo. So ini adalah untuk yang ini, ini yang madam buat bracket ni, ni adalah chemical equation. Pastikan chemical equation awak tu dah balance. Mesti balance chemical equation. Dan sebelah kanan kena ada thermo value. So, thermal value. Okey. Positif, kalau endotermik letaklah positif. Sama dengan enthalpy change. Bila soalan tu minta write the thermochemical equation, awak kena bagi chemical equation dan thermal value. Kena bagi semua ni. Baru dapat markah. Jangan bagi chemical equation saja. Semua ni maksudnya thermochemical equation. Ingat tu. Okay, kemudian dalam thermochemical equation, fasa ni mesti kena tulis. All species must be, the phases of all species must be specified. So, kena tulis fasa dalam thermochemical equation. Tak tulis fasa, tak ada markah. So, ini adalah senarai phase yang adalah nota. Ini kena tahu. Okay, lepas tu awak kena tahu yang nombor 2 ni, for reverse reaction, magnitude for the enthalpy of the equation remain the same but the sign change. Maksudnya adalah yang kita tengok ni ice, H2O solid ni ice kepada water. Nilai dia adalah positif 6.01 kilojoule. Kalau kita terbalikkan, water ni jadi ice, okey, reaktan tadi jadi produk, kita balikkan, nilai enthalpy ni daripada positif jadi negatif. Tapi nilai dia sama, just sign tu berubah. Contohnya kalau kita ada A plus B, guna contoh lagi lah, C plus D. Nilai haba dia adalah enthalpy negatif 100 kilojoule. Okay, kalau kita terbalikkan, CD ni jadi reaktan, AB ni jadi produk. Okay. Jadi nilai enthalpy dia sama juga 100 kilojoule, tapi tukar sign jadi positif. Itu maksud dia bila kita reverse equation. Tapi kalau kita tak reverse, kita multiply. Bila kita multiply, nampak ini adalah 1, 1. Bila kita darab 2, jadi 2, 2. Nilai ini pun darab 2. Kita tak reverse, jadi sign dia sama. Positif, positif. Yang berubah adalah apabila kita multiply by a factor of A. A ni nombor apa-apalah, darab 2 ke, darab 3 ke, tak kisahlah. Jadi nilai enthalpy pun akan kena darab juga. Okey, contohnya kat atas ni adalah nilai C. Kita guna A, B, C, D tadilah. Okey, kalau C, D ni kita darab 2. 2C tambah 2D dapat 2A tambah 2B. Jadi nilai enthalpy ni akan jadi 100 darab dengan 2, jadi positif 200 kilojoule. Kalau soalan bagi dua equation, A plus B, produk dia C plus D, nilai enthalpy adalah positif 100 kilojoule. Equation yang kedua, dia bagi
ini equation pertama, ini equation kedua. Okey, equation kedua C plus D, okey, dapat E. Soalan tanya calculate A plus B dapat E. Jadi nak buat macam mana? Jadi kita ambil equation 1 tambah dengan equation yang kedua. Maksudnya, tulis sekali lagi A plus B, C plus D, 100. Positif 100. Kemudian, C plus D dapat E. Okey, negatif 50. Kita kena tambahlah. Bila kita tambah yang ni, ini maksudnya, okey, macam awak buat balance equation yang redox tu, apabila dia sama side tu kena tolak. Chapter 1 sem 1. Okey, jadi bila tolak C dan D dia different side kan. Ini produk, ini reactant, different side kena tolak. Jadi awak akan dapat A plus B dapat E. Jadi 100 tolak 50 dapat 50 kilojoule. Ni unit kilojoule. Ini kalau soalan dia suruh gabung dua chemical equation. So, per 1 ni mula-mula dia bagi 6 gram phosphorus. So, step yang pertama awak kena cari mol phosphorus. 2 dapat mol phosphorus. So, awak kena buat stoichiometry. Stoichiometry antara apa? Antara phosphorus dan juga haba. Daripada balance chemical equation, 1 mol phosphorus kat sini 1. Okay, menghasilkan haba sebanyak negatif 30, membebaskan haba sebanyak 3013 kilojoule. Tapi kita ada mol fosforus 2.1469 mol fosforus. Jadi darab silang. Okey, bila kita darab silang dua ni, okey, dapatlah final answer sama. Okey, lepas dah dapat mol mercury oxide 2.5623 mol, kita kena buat stoichiometry antara mercury oxide dengan nilai haba. Jadi stoichiometry akan jadi macam ini. Soalan tu tanya how much heat is needed to decompose 55 gram, iaitu how much to decompose 2.5623 mole of the mercury oxide. Jadi awak kena darab silang lah. Dapat sama dengan final answer. Pergi yang B pula. Untuk B, soalan nak if 275 kilojoule, ni B. 275 kilojoule heat is absorbed, how many grams of mercury form? Dia nak mercury, jadi perkaitan dia adalah antara heat dengan, okey, padam, haba dengan mercury. A tu adalah mercury oxide dengan haba. Sekarang yang B adalah mercury dengan haba. Jadi kita kena buat ayat stoichiometry yang baru. So, stoichiometry adalah 181.6 kilojoule bersamaan dengan 2 mol mercury. Tapi soalan minta 275 kilojoule. Berapa mol mercury yang terhasil? Jadi darab silang lagi. Dapat 3.0280 mol mercury. Soalan nak gram. Jadi darab dengan 200.6 gram per mol. Okey, jadi dapat 607.54 gram mercury. Okey, tetapi ada dua keadaan, standard state dengan non-standard state. Ni adalah dari segi definition. Kalau dia cakap standard state, kena ada suhu 25 degree Celsius, pressure 1 atm dan juga concentration 1 molar. Kalau non-standard state, dia tak perlu nyatakan suhu, tekanan dengan kepekatan tu. Jadi definition dia akan berakhir. Kalau standard dia akan berakhir dengan yang ini. Kalau non-standard dia tak adalah cakap 25 degree 1 atm, tak ada at stated temperature and pressure. Simbol dia pun kalau standard dia ada simbol bulat ni. Non-standard dia tak ada simbol. Okay, bila kita tengok definition standard enthalpy of formation, nampak ni kalau standard dia ada bulat kecil ni.
Okey, lepas tu lepas definition dia tu ada ayat under standard condition 25 degree Celsius 1 atm. Sebab apa? Sebab standard. Tapi dalam keadaan non-standard, okey, bulat tak ada. Sini tak ada bulat. Tak ada superscript bulat kecil tu. Kemudian dia punya kat sini dia tak ada nyatakan suhu tekanan apa. Dia cakap stated temperature and pressure sahaja. Itu beza standard dengan non-standard. Sekarang bahagian yang jenis-jenis entalpi yang awak kena tahu. Yang pertama adalah entalpi formation F ni. Kalau formation F. Okey, ni standard, jadi sebab tu ada superscript bulat kecil ni. Kalau entalpi of formation ada perkataan heat change. Okey, heat change tu maksudnya, okey, ini contoh thermochemical equation untuk entalpi of formation. Jadi nilai dia ada yang exothermic, ada yang endothermic. Sebab tu dia guna perkataan heat change merujuk kepada ada yang endo, ada yang exo. Okey, selain daripada entalpi of formation, entalpi of solution pun heat change. Ada positif, ada negatif. Ini positif, entalpi of solution. Yang ini negatif. Ini entalpi of solution juga, ni solution. SOLM. Okey, positif, ada yang negatif. Okey, kemudian yang ketiga adalah enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization ni heat absorb. Heat absorb, jadi kalau apa-apa enthalpy of atomization akan sentiasa positif. Tak ada yang negatif. Semua enthalpy of atomization positif. Okey. Lepas tu kalau yang exothermic, yang negatif, okey, enthalpy apa? Yang negatif enthalpy combustion. Kemudian yang negatif maksudnya heat release lah. Heat release tu negatif lah. Ni negatif, exothermic, combustion. Selain daripada combustion, neutralization pun heat release. Nilai dia sentiasa negatif. Okey, kemudian satu lagi yang terakhir adalah enthalpy of hydration. Enthalpy dia sentiasa negatif, heat release. Okay. Untuk heat change, enthalpy of formation. Kemudian enthalpy of solution. Absorb ada satu saja, atomization. Absorb, atomization. Okey, release ada 3. Combustion, pembakaran. Bakar panas lah kan. Neutralization. Satu lagi adalah hydration. Okey, jadi awak kena hafal lah yang mana satu change, absorb dengan release. Okey, untuk page ni, dia nak bezakan apakah nak cakap apakah beza enthalpy of solution dengan enthalpy of hydration. Kalau enthalpy of solution, dia mesti kat sini reactant dia tu solid. Sebab ni dia cakap heat change when one mole of substance. One mole of substance ni merujuk kepada solid lah. Sebatian tu dalam keadaan solid, completely dissolved in water. Okay, maksudnya solid ni akan jadi apa ni? Aqueous. Akan jadi aqueous. Untuk enthalpy of hydration, produk ni pun sama juga dengan produk solution. Aqueous, produk ni pun aqueous. Tapi beza dia ada dari segi kalau enthalpy of hydration, reactant dia adalah gases, gas. 1 mole of ion. 1 mole of gases, ion ni. Sama ada gases cation ion, ni gas cation ion ataupun gas anion. So maksudnya kalau gas ion ni gas ion ke anion, okey, akan jadi aqueous. Persamaan dia adalah dua-duanya akan berakhir dalam air, akan masuk dalam air lah, aqueous. Tapi yang beza adalah reactant. Kalau solution ni S, solid. Hydration, gas. Itu beza dua tu. Okay, sekarang kita nak apply formula yang pertama, equation yang pertama. Formula yang pertama awak belajar, reaction, produk tolak reactant tu lah. Sekarang kita ada chemical equation sahaja.
Soalan nak thermal value dia. Equation tu berapakah chemical equation yang madam buat bracket ni, berapakah nilai entalpi dia. Nilai yang dia semua bagi ni kilojoule per mol ni adalah nilai untuk 1 mol. Maksudnya negatif 45.9 kilojoule ni negatif 45.9 kilojoule per 1 mol NH3. Sedangkan kita ada berapa mol? Kita ada 4 mol kan. Jadi ini kena darab 4. Ini pun kena darab 4. Yang ini kena darab 6. Kemudian bila awak perhatikan oksigen ni dia tak bagi. Sebab apa oksigen dia tak bagi? Sebab oksigen ni fasa dia fasa gas. Standard condition. Maksudnya memang oksigen ni dalam keadaan sekarang memang fasa dia gas. Sebab tu nilai entalpi dia adalah formation dia kosong. Kalau oksigen tu berada dalam keadaan liquid, nilai entalpi dia bukan kosong. 100 ke, 200 ke, positif ke negatif, Meda tak hafal lah. Tapi nilai entalpi dia bukan kosong. 4 darab dengan 90.3. Okey. Produk kan, tambah dengan produk kita adalah 4NO. Okey, plus dengan produk kita adalah 6H2O. Okey, padam ni dulu. Okay. So, darab 6 darab dengan negatif 241.8. Okey, lepas tu tolak dengan reaktan 4 darab negatif 45.9. Okey, untuk oksigen tambah kosong. Okey, cuba kira. Okey, nanti bila awak kira betul-betul nak dapat negatif 906 kilojoule. Untuk soalan ni dia tanya nilai entalpi di sini. Untuk dia tanya soalan nilai entalpi C2H2. Okey. Berapakah nilai entalpi oksigen ni? Nilai entalpi untuk oksigen adalah kosong sebab oksigen ni dalam keadaan standard condition dia, fasa dia memang standard gas. Jadi nilai dia kosong. Yang ini akan jadi X lah. Okay, bila kita masukkan nilai untuk carbon dioxide dan juga H2O, tolak dengan nilai C2H2 iaitu X. Okay, akan dapat positif 227 sama dengan final answer. Untuk soalan example 3, soalan A nak kita kirakan standard enthalpy combustion of aluminium. Bila kita tengok definition, enthalpy of combustion, heat release when 1 mole of substance burn completely in excess oxygen. Okay, 1 mole of substance burn completely ni merujuk kepada, substance ni merujuk kepada aluminium. Jadi aluminium mesti kena 1 mole. Okay, jadi balance chemical equation, aluminium ni mesti kat depan ini mesti kena 1 mol. 1 mol tambah dengan 3/4 oksigen dapat setengah aluminium oxide. Sama macam yang dia bagi dalam soalan. Okay, soalan tanya berapakah nilai enthalpy combustion untuk chemical equation yang ini. Okay, maklumat yang dia bagi adalah 0.25 mol aluminium oxide menghasilkan haba sebanyak 419 kilojoule. Kita pun kena buat stoichiometry lah. Okey, ini stoichiometry 0.25 mol aluminium oxide menghasilkan haba 419 kilojoule. Jadi kena letak negatif sebab ini adalah combustion heat release. Kemudian kita kena letak baris yang kedua adalah 0.5 mol aluminium oxide. Kenapa ambil 0.5 mol? Sebab kita nak sini setengah aluminium oxide dan kita nak relate dengan biar dia jadi nilai untuk 1 mol juga. Setengah 1/2 aluminium oxide bersamaan dengan 1 mol aluminium dan kita nak cari nilai di sini iaitu enthalpy of combustion for aluminium. Darab silang macam biasa akan dapat 838 kilojoule per mol. Kenapa kena per mol? Sebab nilai ini untuk heat for 1 mol of aluminium.
Jadi kalau soalan nak enthalpy of combustion, pastikan substance tu, combustion substance tu adalah mesti kena kat sini kena aluminium kena 1 mol. Kalau ferrum 2 mol kena tukar kepada 1 mol ferrum. Kalau ferrum tu 2 mol ferrum, nilai haba adalah contohnya kita ada 822 yang terhasil. Jadi kalau soalan nak combustion of ferrum, awak kena pastikan ferrum ion tu jadi 2, jadi 1. Jadi ini kena bahagi dengan 2. So 822 bahagi 2 akan dapat 411 kilojoule. Jadi sebab kita bahagi 2 tu, enthalpy of combustion kena 1 mol ferrum kan, jadi kilojoule per mol. Sekarang kita buat yang B dan C. B, define the standard enthalpy of formation. Dah bagi dah definition enthalpy of formation untuk B. Okay, C kemudian dia nak determine the enthalpy of formation of aluminium. Jadi daripada definition tu, enthalpy of formation, ini enthalpy of formation, ini enthalpy of formation juga kan. Enthalpy of formation tu bermaksud heat change when 1 mole of compound is formed from its element in their most stable state under standard condition 25 degree Celsius 1 atm. Definition awak semua kena ingat. Okey, jadi 1 mole untuk C tu dia nak enthalpy of formation untuk aluminium oxide kan. Jadi 1 mole of compound ni merujuk kepada aluminium oxide. Kita guna maklumat yang kita dapat daripada A, di mana enthalpy of combustion enthalpy of combustion for aluminium negatif 838 kJ per mol. Jadi kita tulis thermochemical equation untuk yang A. Dapatlah macam yang Madam baru tulis ni. Okey, C, ulang balik C, dia nak enthalpy of formation for aluminium oxide. Enthalpy of formation of aluminium oxide mesti kena pastikan aluminium oxide ni 1 mol. Bila kita tengok equation yang kita dapat daripada atas tadi, okay, aluminium oxide ni 1/2. Jadi kita nak jadikan dia 1 mol supaya dapat dia dapat jadi enthalpy of formation aluminium oxide. Jadi kena pastikan aluminium oxide ni setengah ni jadi 1. Macam mana nak buat? Kita darab semua ni, darab dengan 2. Ini jadi 2 mol. Oksigen jadi 3/2. Aluminium oxide jadi 1. Sebab apa 1? Sebab kita nak 1 mol aluminium oxide. Soalan nak enthalpy of formation aluminium oxide. So yang nilai enthalpy ni akan jadi 838 darab 2 dapat negatif 1676 kJ per mol. Sama macam final answer. Kena letak tak mol per mol ni? Kena. Sebab nilai ini adalah untuk 1 mol aluminium oxide. Example 4, dia nak define standard enthalpy of combustion for ethanol. Jadi jangan tulis heat release when 1 mole of substance begini. Jangan tulis perkataan substance. Awak kena tukar substance ni kepada 1 mole of ethanol. Kalau awak tulis 1 mole of substance, tak ada markah. Jadi soalan nak define standard kan. Definition heat release when 1 mole of ethanol burn completely in excess oxygen under standard condition 25 degree Celsius 1 atm. Soalan nak yang B tu calculate its standard enthalpy of combustion, iaitu combustion hasil pembakaran 1 mol ethanol. Maksudnya dapat berapa nilai heat. Itu maksudnya enthalpy of combustion. Kita kira bilangan mol ethanol yang dia bagi, iaitu 4.6 gram ethanol, dapat 0.1 mol ethanol. Okay, daripada ayat ni 4.6 gram ethanol, 4.6 gram ni 0.1 mol lah. 4.6 gram menghasilkan haba sebanyak 136.7 kilojoule. Jadi kita buat stoichiometri yang pertama, 0.1 mol ethanol release negatif 136.7 kilojoule. Kenapa letak negatif? Sebab ini adalah combustion heat release. Jadi untuk tahu enthalpy of combustion ethanol, kena kira nilai haba untuk 1 mol ethanol. Jadi awak darab silang macam biasa. Nanti akan dapat jawapan sama dengan final answer. Okey, itu saja 2.1. Sekian, Assalamualaikum.